saya dipahamkan ada juga dimasukkan di dalam bajet untuk membina rumah-rumah mampu milik. Tetapi usaha-usaha yang dijalankan oleh kerajaan persekutuan seperti Perumahan Rakyat Satu Malaysia banyak juga dijalankan. Cuma kekangan yang ada di dalam menjalankan program-program prima ini di negeri Selangor ialah tidak mendapat kerjasama daripada kerajaan negeri. Apa salahnya demi rakyat negeri Selangor kalau kerajaan negeri boleh menyediakan tanah, prima pula boleh menyediakan projek pembangunan, kita boleh sama-sama memanfaatkan tanpa mengira fahaman politik, tanpa mengira latar belakang. Yang penting rakyat Selangor mendapat manfaat. Dengkil, boleh berhenti sekejap. Kampung Tunku. Ya, terima kasih Puan Speaker. Saya ingin bertanya dan mencabar Yang Berhormat Dengkil kemukakan di dalam Dewan Yang Mulia ini contoh apa, tempat mana prima dikacau oleh kerajaan negeri Selangor. PPT mana yang tidak memberi kelulusan? Setahu saya, prima, satu-satunya prima yang digempar-gempukan oleh kerajaan persekutuan di Selangor ialah prima di RRIM Sungai Buloh. Dan tanah itu ialah tanah RRIM sendiri, sebuah agensi di bawah kerajaan persekutuan. Saya hairan, adakah RRIM memberi kesusahan kepada projek prima untuk dijalankan di Sungai Buloh? Jadi saya cabar Yang Berhormat Dengkil, kemukakan kalau ada bukti di dalam Dewan Yang Mulia ini. Terima kasih Yang Berhormat Kampung Tunku. Jangan cabar saya. Saya mencadangkan ini untuk kita buat di masa hadapan. Kalau kita boleh bekerjasama kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan, alangkah lebih baik. Bukan begitu Yang Berhormat Skincan? You mengangguk maknanya setuju dengan saya. Ya, tetapi terima kasih Puan Speaker. Yang Berhormat Dengkil, Yang Berhormat Kampung Tunku hanya minta jelaskan, bagikan fakta mengenai kekangan yang dihadapi oleh kerajaan persekutuan. Belum ada kekangan lagi. Saya mencadangkan. Jadi tarik balik kenyataan tadi bahawa kerajaan negeri telah memberi kekangan kepada kerajaan persekutuan dalam melaksanakan projek prima. Baca skrip. Saya tidak berkata begitu. Perkataan Saya ingin mencadang. Yang Berhormat Dengkil ialah perkataan yang disebut oleh Yang Berhormat Dengkil. Saya rasa semua ahli dewan di sini tengah dengan jelas bahawa projek prima menerima tekanan daripada kerajaan negeri. Itu perkataan dia. Okey, saya betulkan kenyataan ini. Yang Berhormat kena baca Sila duduk. Kampung Tunku, tolong duduk. Ya, Dengkil, betulkan kenyataan dan boleh sambung. Saya ingin mencadangkan supaya kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan bekerjasama untuk kita menyelesaikan masalah rumah rakyat negeri Selangor ini, rumah mampu milik. Okey? So boleh saya teruskan Puan Speaker? Boleh. Terima kasih. Yang Berhormat Puan Speaker, prasarana masalah sosial yang sedang giat dibina tumbuh bak cendawan selepas hujan. Daripada jawapan pertanyaan soalan mulut yang lepas, statistik yang dikeluarkan oleh PBT bermula 2008 hingga 2013 berlaku peningkatan jumlah hotel bajet. Jika pada tahun 2008 di negeri Selangor hanya mempunyai 32 hotel bajet, namun kita boleh berbangga pada tahun 2013 seluruh Selangor sudah mempunyai 270 buah hotel bajet. Yang berhormat sekalian, boleh fikirkan penambahan lebih 800% ini memberikan kebaikan atau kemudaratan kepada negeri yang kita sayangi ini. Akhir-akhir ini dilihat juga wujud banyak hotel-hotel bajet. Misalnya di Seksyen 7 Shah Alam berdekatan ICT yang menawarkan kadar sewa serendah RM9.90 sejam. Kadar sewa ini pelik kerana biasanya orang akan menginap, berehat 1 hari 24 jam ataupun setengah hari 12 jam. Sangkaan kita kadar sewa mengikut jam hanya untuk memudahkan aktiviti tidak bermoral, aktiviti pelacuran, zina dan sebagainya. Masalah sosial ini bukan melibatkan Yang Berhormat ataupun orang-orang di kalangan orang Muslim, tapi kita ingin menyelesaikan masalah ini yang meliputi, merentasi semua kaum. Masalah moral ini
kita mahu melahirkan belia yang berintegriti tinggi, cemerlang dari segi sasiah dan juga akhlaknya. Selain itu, kewujudan pusat kafe cyber yang beroperasi 24 jam mengundang keresahan. Hal ini adalah kerana anak-anak muda yang bersekolah menghabiskan masa di sana sini dengan permainan komputer dan melayari laman web yang boleh menjurus kepada perlakuan negatif. Ada juga yang ponteng sekolah dan duduk di dalam premis tersebut. Hal ini menyebabkan ibu bapa gusar terhadap pelakuan anak mereka dan pihak PBT harus mengambil tindakan terhadap pengusaha cyber yang berdegil menjalankan aktiviti 24 jam sehari. Terdapat juga masalah lambakan mesin judi haram juga menyumbang kepada faktor terpesongnya akidah anak-anak muda Selangor. Remaja Islam bebas bermain judi di pusat mesin judi haram yang ibarat tanpa pemantauan pihak berkuasa tempatan. Saya mengambil contoh. Ya, Dengkil. Sekejap. Boleh. Saya sekejap. Okey. Saya mengambil contoh kawasan Dengkil. Terdapat lebih dari 30 premis pusat mesin judi yang tidak berlesen beroperasi sehingga lewat pagi. Mohon mencelah. Pelanggannya terdiri dari semua lapisan kaum dan ramai daripadanya adalah anak muda dan ada yang sudah berkeluarga. Yang Berhormat Dengkil Bukit Gasing minta mencelah. Siapa dulu tadi? Yang Berhormat Sekincan dulu, lepas tu Bukit Gasing ya. Okey, silakan. Terima kasih Puan Speaker. Yang Berhormat Dengkil, saya setuju dalam konteks mesin slot judi ini. Tapi dalam soal hotel bajet dan perkara yang lain saya tak berapa setuju. Tapi dalam konteks mesin slot ini di Dengkil, di mana-mana di Selangor yang ada, saya minta kerjasama antara polis dengan pihak PBT kerana kuasanya polis dengan PBT. Ini dua kita kena kerjasama. Jangan kita biarkan polis termasuk OCPD di daerah dan sebagainya, mereka semua kena pau. Saya nak beritahu, ini berlaku sehingga balai polis yang berdekatan pun tidak tahu perkara itu. Walau di tempat dekat orang pun tahu, orang kampung tahu, polis pun tak tahu. Jadi tingkir saya minta perkara ini bukan saja kuasa dalam PBT, polis. Jadi kita dua-dua ini kita kena bentras supaya anak muda Melayu ke Cina jangan terlibat dalam judi. Setuju ini? Terima kasih Yang Berhormat Sepincan dah setuju dengan saya tu, saya tak payah ulas lagi. Silakan Yang Berhormat Bukit Gasing. Kenapa Yang Berhormat Dengkil tidak mendesak polis mengambil tindakan? PBT memang selalu mengambil tindakan, tetapi tindakan dan kuasa PBT terhad. Boleh sita premis tu, tetapi esok harinya dia buka semula. Di mana polis untuk menangkap pesalah-pesalah ni dan memasukkannya di dalam penjara? Tolong ulaskan. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Gasing. Polis dan juga enforcement dengan izin pihak berkuasa tempatan kena dua-dua bekerjasama. Saya setuju dengan Yang Berhormat Sekincan tadi, bukan saja diletakkan kepada PBT, tetapi juga polis juga memainkan peranan. Kalau dua-dua ini boleh kita mempunyai kerjasama yang cukup rapat, saya percaya kita boleh mengekang daripada masalah ini berleluasa. Boleh saya teruskan, Puan Speaker? Untuk kita mempertabatkan belia ini juga, kita juga jangan bermain politik. Jangan kita ingat bahawa ada NGO yang menyokong parti-parti tertentu. Ada di sebahagian NGO belia-belia yang tidak menyokong parti-parti tertentu. Belia merentasi sempadan politik. Kalau kita ingin memperkasakan belia ini, saya ambil contoh bangunan Majlis Belia Selangor yang dulunya masa kerajaan Barisan Nasional, Majlis Belia Selangor dibenarkan menduduki bangunan tersebut dengan kadar sewa percuma. Tetapi kini
Majlis Belia Selangor diminta oleh kerajaan negeri untuk membayar sewa sebanyak 5,000 sebulan. Saya minta kerajaan negeri mengulas perkara ini disebabkan peranan Majlis Belia Selangor ini ialah untuk memertabatkan belia di dalam negeri Selangor ini. Dan saya percaya belia, kalau kita ingin memperkasakan belia, ianya tanpa mengira latar belakang mahupun sokongan ataupun fahaman politik mana-mana pihak.